Look at question number 3. Express the equation of an ellipse 4x squared plus y squared minus 8x minus 8y plus 16 is equals to 0 in standard form. Hence, find its center and foci, then sketch the graph. Okay, so kita nak expresskan ni, kita tak nak kena guna completing the square. Jadi, kita nampak apa first step awak kena buat, awak kena kumpulkan yang x dengan x, yang y dengan y. Okay. Alright, kemudian yang x ni, awak nampak ada, pastikan x squared tu power dia 1. Okay, kan salah, bukan power dia 1, sorry. X squared tu dia mesti, koefisien dia 1. Jadi, kena faktorkan keluar 4. So, sini akan jadi x squared tolak 2x. Tambah, sini dah koefisien dia 1, so tak ada masalah dah. Okay, tambah 16 equal to 0. Kemudian, kita akan completing the squared, x squared tolak 2x. So, dia akan jadi sini x tolak 1 squared minus 1. Sini pula dia akan jadi y tolak 4 squared minus 16. Tambah 16 equals to 0. Then, expandkan 4 ni. Dia akan jadi 4 times x minus 1 squared minus 4 plus y minus 4 squared minus 16 plus 16 equals to 0. Then kita nampak 4 times x minus 1 squared plus y minus 4 squared is equals to 4. Then divide everything dengan 4. So kita dapat x minus 1 squared plus y minus 4 squared over 4 equals to 1. Okay, so dah done. Settle standard form. Kemudian cari center dan foci. So center adalah HK. So center adalah H dan K. So, kita nampak kalau kita comparekan ni dengan x minus 1 squared over a squared plus y minus k squared over b squared equals to 1. So, kalau kita compare ni, h dia adalah 1, k dia adalah 4. So, ni sebenarnya 1, 4 lah center dia. Okay, kemudian dia suruh cari foci. Dan foci ni dipengaruhi oleh nilai c. So, kalau kita tengok dekat sini, siapa yang lagi besar? So, kita kena tengoklah. A squared sama dengan 1. So, means that A sama dengan 1. So, kalau yang ni B squared sama dengan 4. So, means that B sama dengan 2. So, lagi besar 2 daripada 1. Means that B lagi besar daripada A. So, bila B lagi besar daripada A, so nak dapatkan C squared. B squared tolak A squared. So, 4 tolak 1 which is 3. So, means that C sama dengan square root 3. Then, kita punya foci tu, bila B lagi besar, maksudnya dia stand up kan. So, bila dia stand up, koordinat yang berubah adalah nilai x. Nilai y. Nilai y yang berubah koordinat dia. So, x tu stay sahaja. Jadi, kita tahu foci adalah h stay, k plus minus c. So, dia akan jadi sini. H kita nilai dia 1. K kita 4 plus minus square root 3. So, my foci yang pertama akan jadi 1, 4 tambah square root 3. Dan foci yang kedua akan jadi 1, 4 tolak square root 3. Kita kena cari vertex pun sama. Dia dipengaruhi oleh nilai B lah. Okay, sebab yang koordinat yang berubah adalah Y. So, dia dipengaruhi oleh nilai B. So, dia akan jadi H, K plus minus B. Di mana 1, 4 plus minus. B kita tengok nilai dia adalah 2. Okay, so means that V1 sama juga dengan 1, 4 plus 2, 6. Dengan V2 adalah 1, 4 minus 2 adalah 2. Okay, kemudian saya nak kena cari minor vertex. Okay, minor vertex. So, di mana minor vertex ni dia dipengaruhi oleh, dia terbalik dengan major vertex lah. Kalau major vertex Y yang berubah, so sekarang minor vertex X yang berubah. So, dia jadi sini H plus minus A. Okay. So, vertex yang, Okay, jadi kita tahu H adalah 1 plus minus 1. K kita adalah 4. Okay, so means that V3 sama juga dengan 1 plus 1, 2, 4. Dan V4 adalah 1 minus 1, 0, 4. Okay, so kita kena lukis graf dia. So first, bila kita nak lukis graf, apa yang awak kena buat adalah awak lukis dulu dia punya ellipse tu. So, ini laying down saya, stand up saya. Okay, lepas tu saya akan letak tengah-tengah ni axis dia. Okay, dan saya akan ambil yang paling tengah-tengah lah.
Okay, dia mesti tengah-tengah, center. So sini adalah center, di mana center saya adalah HK iaitu apa tah? 14. Okay, so center saya adalah 14. So kita label lah 14. Okay, kemudian foci saya, foci yang pertama adalah 4 tambah square root 3. 4 tambah square root 3. Kalau kita tengok dekat sini, point dia 5.73. Jadi kat atas ni lah. So ni foci yang pertama. Okay. Kemudian foci yang kedua duduk bawah ni. Kemudian vertex yang pertama duduk dekat atas. Vertex yang kedua duduk kat bawah. Okay, tengok koordinat Kemudian kita tengok V3, 2, 4. So sini V4 lah. So ni V4, sini V3. Okay, so lepas kita dah buat label ini, baru kita kenal pasti dia punya. Ni 1, 4 ni nampak macam 1, 4. So barulah kita buat dia punya axis. So kalau awak tengok dekat sini 0, 4. Nilai X dia 0. So means that saya punya ni duduk sini lah kawasan dia. Y. Kemudian F2 tu kalau awak tengok 4 tolak square root 3, nilai dia adalah 2.2 something. V2 pun nilai dia 2. So maksudnya 0 untuk X axis dia duduk atas ni macam ni. So ini adalah X lah. Okay, so inilah my graph. Okay, so tengok pemakahan dia. Untuk cari center dan foci 5 markah. So first mark bila awak completing the square. Kemudian awak dapat standard form. Kemudian awak cari nilai C. Then awak dapatkan nilai center. Dan awak dapatkan nilai foci. Okay, so ngam 5. Okay, untuk yang sketching graph ni mesti kena label. Lepas tu kena samalah, simetrik lah. Mesti shape dia betul dan semuanya correct. Okay, so ini 3 markah. Okay, that's all.